Salam sejahtera guys. Miss harap kamu sudah study subtopik sebelum ni lah. Okay, hari ini kita mau sambung subtopik membandingkan antara alkana dan alkina. Jadi kalau soalan exam dia mau keluarkan di bahagian B atau C untuk bandingkan antara alkana dan alkina, dia akan tanya 3 jenis eksperimen inilah. Okey, ada 3 jenis eksperimen yang kita boleh buat dalam makmal sekolah untuk membandingkan antara alkana dan alkina. Jadi untuk yang pertama kita boleh bandingkan dari segi kejelagaan nyalaan. Jelaga ialah asap hitam-hitam tu yang macam kamu tengok lilin. Kalau kamu ada lilin di rumah, okey, kamu letak sekeping kertas di atas api tu, okey, lama-lama kamu akan nampak ada hitam-hitam, okey, ataupun di bontot periuk, bontot lanjang, okey, kalau dia hitam-hitam kan itu ialah karbon, okey, karbon yang terbentuk hasil daripada pembakaran alkana dan alkina, okey. So, untuk membandingkan kejelagaan nyalaan, kita guna dalam makmal, okay, heksana dan heksina. Okay, satu ialah alkana, satu ialah alkina. Kan, tengok daripada nama. Okay, pernyataan masalah, adakah alkana dan alkina terbakar dengan kuantiti jelaga yang sama? Okay, so cuba ingat balik apa yang kamu study sebelum ini, adakah sama? Kalau tidak sama, siapa yang sepatutnya menghasilkan jelaga yang lebih banyak? Okay, fikir dalam otak, lepas ni kita sahkan apa yang kamu fikir tu betul ke tidak. Okay, heksina, hipotesis dia ialah heksina terbakar dengan nyalaan lebih berjelaga berbanding heksana. Bermaksud heksina akan menghasilkan lebih banyak asap hitam, okay, berbanding heksana. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah heksana dan heksina lah, ataupun jenis hidrokarbon. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ialah kejelagaan nyalaan. Okey, pemboleh ubah dimalarkan ialah isi padu heksana dan heksina. Okey, isi padu dia mesti sama supaya kita tidak mau nanti kalau mungkin dia punya isi padu satu kamu guna banyak heksina, satu kamu guna sedikit heksana, dia mungkin akan mempengaruhi apalah kan bilangan jelaga yang terbentuk. Jadi kita mesti malarkan isi padu kedua-dua jenis bahan ini. Jangan kamu jawab mangkuk penyejat, jangan kamu jawab kertas turas. Okey, itu salah. Okey, apa yang penting di sini ialah isi padu yang mesti dimalarkan. Okey, bahan heksana, heksina, kayu uji, mancis dan kertas turas, radas, mangkuk penyejat, silinder penyukat. Langkah berjaga-jaga, gunakan kacamata keselamatan, goggles, bukan Google lah, goggles, semasa menjalankan eksperimen ini. Macam spek mata yang macam orang pergi menyelam tu, itu goggles. Okay. Prosedur yang pertama, masukkan 2 cm padu heksana ke dalam sebuah mangkuk penyejat. Gunakan kayu uji menyala untuk menyalakan heksana. Semasa heksana terbakar, letakkan sekeping kertas turas di atas nyalaan. Macam ni. Okey, kasih limpas dia. Okey, ulangi langkah 1 hingga 3 menggunakan heksina bagi menggantikan heksana. Okey, heksana dan heksina tu bila kamu bakar dia akan habis. Okey, jadi bila sudah terpadam, kamu tengoklah dia punya di kertas turas mana satu yang lebih banyak dia punya karbon yang terbentuk. Okey, rekod pemerhatian anda berdasarkan kejelagaan nyalaan dan kuantiti jelaga terkumpul di atas kertas turas. Okey, banyak ke sikit. Jadi apa yang kamu perhatikan sepatutnya bila api sudah terpadam di kertas turas di atas heksina yang akan terbentuk lebih banyak karbon. Okey, maksudnya lebih hitam lah. Alright. Kenapa? Kita tengok kenapa. Kita tengok kenapa di bawah ni. Okey, pembakaran alkina akan menghasilkan nyalaan lebih berjelaga berbanding alkana. Hal ini disebabkan peratus jisim karbon per molekul yang lebih tinggi. Ini ialah profesional punya istilah. Peratus jisim karbon per molekul bermaksud dalam satu molekul alkana berapa peratus karbon dalam dia.
Okey, macam mana kita mau cakap contohnya dalam satu kelas kan, kamu punya kelas 17 orang, 2 orang lelaki, 2 lelaki, 15 perempuan. Okey. So peratus perempuan ialah 15/17 lah kan, darab 100. Okey, ini adalah peratus perempuan. So kalau peratus lelaki ialah 2/17 darab 100 kan. So untuk kira peratus karbon dalam propana, kita ambil 3 darab 12. 12 ialah JMR dia. Okey, 3 darab 12 per dengan jumlah 3 darab 12, okey, tambah 8. Ini punya JMR. Okey, so kau darab, kau akan dapat 81.82. Okey, tapi untuk propina, kita tengok daripada segi ini H ada 6, ini H ada 8. Okey, so bila kita kira dalam ini sudah membezakan peratus dia lah. 3 darab 12 per 3 darab 12 tambah 6 darab 1, iaitu 85.71%. Okey, bermaksud dalam, walaupun kedua-duanya mempunyai 3 karbon, tapi peratus, okey, peratus jisim karbon per molekul dalam propina adalah lebih tinggi sebab jumlah JMR dia sudah berkurang bah. Jadi dia karbon tu mengambil peratus yang lebih tinggi lah, jadi 85.71%. Jadi sebab itulah pembakaran heksina akan menghasilkan lebih banyak karbon sebab peratus dia lebih tinggi. Okey, kita tengok eksperimen yang kedua. Tindak balas dengan air bromin ini penting. Yang pertama, bakar dia, tengok jelaga. Yang kedua, tindak balas dengan air bromin. Okey, membandingkan heksana dan heksina menggunakan air bromin. Okey, hipotesis dia heksina menyahwarnakan warna perang air bromin, manakala heksana tidak menyahwarnakan warna perang air bromin. So senang saja, pemboleh ubah dimanipulasi adalah 2 jenis bahan tu. Bergerak balas ialah perubahan warna air bromin, dimalarkan isi padu heksana dan heksina. Jangan tulis penitis, jangan tulis tabung uji. Okey, dia tidak mempengaruhi. Kalau kau tukar penitis pun, yang penting yang kau titiskan ialah air bromin, dia tidak akan mempengaruhi kau punya keputusan eksperimen. Yang akan mempengaruhi keputusan eksperimen ialah isi padu heksana kau. Okey, kalau kau mungkin kalau letak 1, 2 cm padu, 1, 5 cm padu, mungkin dia akan mempengaruhi keputusan. Okey, jadi yang kita malarkan ialah isi padu lah. So bahan radas baca sendiri. Masukkan 2 cm padu heksana ke dalam tabung uji. Tambah 2 hingga 3 titik air bromin dalam 111 trichloroetana kepada heksana. Seperti yang ditunjukkan dalam Raja 2.1. Goncangkan campuran, rekodkan pemerhatian dan seterusnya. So, lepas tu kau akan ulang langkah 1 hingga 4 dengan menggunakan heksina lah. Alright. So, apa yang sepatutnya diperhatikan ialah heksana dengan air bromin no effect, tiada perubahan. Tapi kalau heksina dengan air bromin, heksina menyahwarnakan. Ini ialah perkataan profesional. Menyahwarnakan maksud dia menghilangkan warna perang tu. Daripada warna perang dia akan jadi tidak berwarna. So menyahwarnakan. Okey. So kita tengok penjelasan dia nanti sekaligus dengan yang ini. So yang ketiga ialah tindak balas dengan larutan kalium manganat 7 beresid KMNO4. Okey, tujuan membandingkan menggunakan larutan kalium manganat 7 beresid. Hipotesis sama juga, alkina akan menyahwarnakan, alkana tidak akan menyahwarnakan. So pemboleh ubah dimanipulasi ialah 2 jenis bahan. Pemboleh ubah bergerak balas ialah perubahan warna pada larutan kalium manganat. Pemboleh ubah dimalarkan ialah isi padu lah. Okey. So bla bla bla. Prosedur 1, masukkan 2 cm padu heksana ke dalam sebuah tabung uji, tambah 2 hingga 3 titik larutan kalium manganat. Goncang, rekod, ulangi langkah. Alright. So
Ini ialah warna asal kalium manganat 7 beresid, purple. Okey, ungu. So, pemerhatian dia ialah bila kamu tambah kalium manganat 7 beresid ke dalam alkina, okey, dia akan alkina akan warnakan warna ungu kalium manganat 7 beresid. Okey, alkina warnakan. Kalaulah kamu masukkan kalium manganat 7 beresid ke dalam alkana, tiada perubahan akan berlaku. Okey. So, kenapa? Okey, ini sudah jelaskan tadi. Alkina bertindak balas dengan air bromin dan larutan kalium manganat 7 beresid, manakala alkana tidak menunjukkan sebarang perubahan. Alkina lebih reaktif daripada alkana kerana kewujudan ikatan ganda 2. Kan, dia tidak stabil ikatan dia macam ni. So, dia masih boleh terbuka lagi ikatan dia. Okey. So, dia lebih reaktif lah berbanding alkana. Alkana sudah tepu. Dia ialah hidrokarbon tepu. Semua dia ialah ikatan tunggal. Jadi, dia tidak kurang bertindak balas. Okey. So, ini ialah peta perbandingan. Okey. Boleh juga buat dalam peta bui berganda ataupun macam ni lah. So, heksana dengan heksina, alkina dengan alkana. So, yang di atas ini ialah persamaan. So, dia kedua-dua ini merupakan hidrokarbon yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen sahaja. Kan? Dua-dua mengandungi karbon dan hidrogen sahaja. So, pembakaran lengkap alkana dan alkina akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, ini sudah belajar hari itu. Okey. Dia mempunyai sifat fizik yang sama. Okey, takat lebur takat didi itulah. Okey. Bilangan atom karbon sama banyak. Maksudnya kalau dia heksana dengan heksina, bilangan karbon dia sama banyak, cuma bilangan hidrogen tidak sama. Kalau dia pentana dengan pentina sama juga C5. Kan, cuma H dia berbeza. So, perbezaan dia ialah yang kotak pink ni. Okey. Alkana ialah hidrokarbon tepu sebab mempunyai ikatan tunggal sahaja. Alkina ialah hidrokarbon tak tepu sebab mempunyai ikatan kovalen ganda 2. Ini tunggal. Okey. Dia boleh menjalankan tindak balas penukar gantian. Okey. Tapi kalau alkina dia penambahan. Okey. Penukar gantian maksudnya dia ganti H keluar sebab dia tidak boleh tambah terus. Kan, dia semua ikatan tunggal. Jadi kalau dia mau bertindak balas, kita terpaksa gantilah, ambil tempat dia. Okey. Tapi kalau alkina ni disebabkan dia ada ikatan ganda 2, jadi kita boleh terus tambah unsur ke dalam sini. So, tindak balas dia ialah penambahan. Okey. Peratus jisim karbon per molekul lebih rendah berbanding alkina. Okey. Maksudnya alkina lebih tinggilah. Okey, nyalaan kurang berjelaga untuk alkana, nyalaan lebih berjelaga untuk alkina. Okey, so sampai sini saja hari ini. And then saya akan bagi kamu rehat selama beberapa hari lah sebab 1 minggu kita dua lesson kan sepatutnya. So kita akan rehat, misalkan bagi video seterusnya dalam hari Rabu lah begitu. Okey, thank you.